Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membuat pembincangan tentang projek kumpulan kami iaitu kesadaran masyarakat terhadap kehormatan wanita. Berikut ialah ahli kumpulan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Nasri dan nombor metrik DE 2032. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Nasri, nombor metrik DE 2032, khusus falsafah dan isu semasa. Laporan tugasan kumpulan 4, Seksyen 8. Tajuk kumpulan kami adalah kesedaran masyarakat tentang kehormatan wanita. Untuk pengenalan, sebagai warga negara Malaysia, kita terikat dengan rukun negara yang menekankan rukun yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, dan juga rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dalam konteks ini, seseorang warga negara perlulah menerapkan kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian yang bersandarkan kepada kedaulatan undang-undang. Sungguh pun kita terikat dengan rukun negara yang menekankan undang-undang dan kesopanan, masih lagi ada segelintir pihak yang menganggap isu jenaka rogol dan jenaka lucah ini adalah jenaka yang biasa. Kita tidak boleh menormalisasikan dan menganggap perbuatan yang salah di sisi undang-undang seperti rogol dijadikan bahan jenaka. Jenaka itu tidak salah. Malah dalam Islam juga tidak melarang apa jua bentuk hiburan, tetapi biarlah memberi faedah. Menurut sumber laman seseorang pejabat mufti wilayah persekutuan telah menyatakan bahawa hukum membuat lawak lucah dan rogol adalah haram sama sekali dalam Islam. Ia mengancam keselamatan emosi dan mental orang yang ditujukan lawak tersebut. Malah budaya sebegini tidak seharusnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat, kerana perkataan-perkataan yang tidak senonoh pada umumnya adalah perkataan yang tercela. Hal yang demikian menyebabkan perlakuan jenaka lucah atau jenaka rogol ini dikategorikan sebagai dosa besar. Menurut dari segi undang-undang pula, secara umumnya undang-undang mengharamkan perlakuan yang menganggap penganiayaan seksual atau perlakuan yang kerajaan sesebuah negara menganggap tidak sesuai atau bertentangan dengan norma masyarakat. Tetapi badan yang bertanggungjawab sedang mengemaskini undang-undang yang melibatkan body shaming dan juga jenaka rogol atau jenaka lucah. Sebaik saja isu ini panas diperdebatkan pada awal suku kedua tahun ini, iaitu pada bulan April. Assalamualaikum, my name is Alif Aiman bin Hashim. Okey, kita sambung pula untuk latar belakang kajian. Kaum lelaki dipertanggungjawabkan untuk menjaga kaum wanita. Allah telah berfirman yang bermaksud kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh sebab Allah telah melebihkan orang lelaki atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelajarkan sebahagian harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Walaupun begitu, seringkali kedengaran berita tentang gangguan seksual terhadap kaum wanita yang menunjukkan bahawa masyarakat pada zaman kini amatlah memandang rendah akan kehormatan wanita. Ada juga golongan yang menjadikan gangguan seksual ini sebagai bahan jenaka. Isu-isu ini tidak akan habis selagi hanya diungkapkan dengan kata-kata tanpa memperkukuhkan tekad untuk melindungi mereka. Sehubungan dengan itu, kajian telah dijalankan untuk mengetahui kesedaran masyarakat tentang kehormatan wanita. Seterusnya, pernyataan masalah. Terdapat beberapa isu dan masalah yang dihadapi ketika membincangkan berkaitan kesedaran masyarakat tentang isu kehormatan wanita. Antara masalah yang sering dihadapi oleh golongan wanita pada masa kini adalah sering menjadi bahan gurauan atau jenaka lucah oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Alia Afiqah Ashmat Tamizi dalam utusan.com.my mencatatkan ulasan Ketua Pejuang Wanita Parti Pejuang Tanah Air Datin Paduka Cik Asmah Ibrahim mengenai penularan video kontroversi seorang pelakon lelaki dalam satu rancangan hiburan tempatan di media sosial yang membincangkan isu rogol sebagai isu jenaka bersifat lucah. Katanya, kesungguhan lelaki-lelaki yang berada di dalam rancangan itu untuk menjelaskan dengan lebih terperinci aksi rogol ke atas aktris wanita amat memalukan dan memualkan, jelasnya.
Jelas bahawa orang ramai tidak dapat bertoleransi akan jenaka lucah melibatkan jenaka rogol, cabul atau jenaka lelaki mengenai susuk tubuh wanita yang dikatakan dapat menaikkan nafsu mereka, atau sebaliknya body shaming yang semuanya membawa kepada bentuk-bentuk gangguan seksual. Seterusnya, jenaka lucah ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan orang dewasa tetapi turut juga berlaku kepada setiap peringkat umur, tidak kira bangsa dan agama. Kita juga digemparkan dengan isu jenaka rogol yang diperlakukan oleh gurunya kepada seorang murid perempuan pada bulan April tahun ini. Menurut sumber daripada berita harian online, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun menegaskan bahawa dalam apa juga situasi sekalipun, perkara sedemikian tidak seharusnya dijadikan sebagai bahan jenaka kerana perbuatan rogol itu adalah perbuatan jenayah yang sama sekali tidak wajar menjadi satu galakan pada anak murid, ujarnya. Menurut sumber bernama pula, beliau berkata bahawa jenaka berunsur seksual seperti rogol dan mempersenda fizikal harus dihentikan, apatah lagi merujuk contoh yang tidak sesuai dalam aspek memberikan kesedaran mengenai gangguan seksual terhadap pelajar di sekolah maupun kepada masyarakat secara umumnya. Tindakan seperti ini termasuk perlakuan menyalahkan mangsa adalah amat tidak wajar dinormalisasi kerana ia memberikan satu mesej yang tidak sihat kepada masyarakat dan dikhawatiri akan menyumbang kepada pelakuan jenayah. Katanya, Rina berkata, kanak-kanak seharusnya berada dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif, selamat, bebas dan dilindungi daripada sebarang ancaman termasuk gangguan seksual serta eksploitasi. Untuk persoalan kajian pula, beberapa persoalan diterbitkan ketika menjalankan kajian ini, iaitu yang pertama, mengapakah masyarakat perlu menjaga kehormatan wanita? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mendidik masyarakat untuk menghormati wanita? Yang ketiga, apakah kesan jika masyarakat tidak menjaga kehormatan wanita? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Afifi bin Jupri. Baiklah, untuk poin seterusnya ialah objektif kajian. Berdasarkan penyertaan masalah dan persoalan kajian yang telah dinyatakan, matlamat utama kajian ini untuk meneliti dan menganalisis tentang kefahaman dan juga kesedaran masyarakat terhadap kehormatan wanita yang menjadi isu pada masa kini. Antara objektif kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat terhadap kehormatan wanita. Yang kedua, menyedarkan masyarakat dalam menjaga kehormatan wanita. Dan yang ketiga, mengkaji kesan sekiranya kehormatan wanita tidak dijaga. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Sepanjang kajian ini dilakukan, didapati ramai masyarakat hari ini yang sanggup kehilangan maruah dan harga diri demi mencapai matlamat pribadi. Justru adalah diharapkan agar masyarakat perlu ambil tahu kepentingan dan juga kesan menjaga kehormatan wanita supaya menjadi iktibar kepada masyarakat kita. Kajian ini juga diharapkan dapat memberi pengetahuan dan juga kesedaran kepada masyarakat tanpa mengira usia, bangsa maupun agama. Hal ini kerana isu kehormatan wanita ini semakin dipandang remeh oleh segelintir masyarakat, terutama bagi golongan lelaki. Kehormatan wanita ini dalam Islam adalah tinggi kedudukannya. Jadi, kita perlulah mengambil kira peranan wanita dalam masyarakat supaya tanggapan yang positif boleh ditanamkan dalam diri masyarakat kita. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqmal bin Abdul Hadi Kamil, nombor metrik 200128. Seterusnya, bab 2 ialah tinjauan literasi. Seseorang wanita itu suka dilayan dengan cara yang penuh hormat. Ramai lelaki dalam masyarakat kini didoktrin oleh filem dan juga rakan-rakan untuk melayan wanita seolah-olah mereka adalah komoditi. Walaupun nampaknya perkara ini berlaku, ia sebenarnya adalah satu kesilapan yang besar. Hal ini kerana wanita juga adalah sama seperti lelaki dalam segala hal. Kita semua sama sejak kita dicipta oleh Tuhan, dan adalah sangat penting untuk melayan wanita dengan penuh sopan dan hormat. Hubungan antara lelaki dan wanita telah menjadi topik perdebatan selama berabad-abad lamanya.
lelaki telah dilihat sebagai mendominasi dan unggul secara sosial sejak penciptaan lelaki dan wanita pertama di syurga. Sebagai generalisasi, Zeus, Tuhan Greek yang paling penting, adalah seorang lelaki. Begitu juga penguasa sesebuah masyarakat, askar di barisan hadapan pertempuran, semua watak ini didominasi oleh lelaki. Ketidaksamaan jantina berterusan dalam sebilangan besar tamadun. Akibatnya, wanita mula memperjuangkan hak dan tempat yang sama dalam masyarakat. Mereka berhasrat untuk berdikari. Mereka tidak mahu lagi mengikut tunjuk-tunjuk agama, budaya atau tradisi mereka. Mereka mahukan sedikit budi bahasa daripada masyarakat dan dilayan dengan sama rata. Ramai wanita masih terpaksa mengakhiri hidup mereka kerana kematian suami. Malah, gadis yang lebih muda terpaksa berkahwin dengan lelaki yang lebih tua kerana tekanan yang sangat hebat daripada masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Adli Arif bin Abdul Rahman, DF 200-163. Seterusnya adalah pengakhiran bagi tinjauan literasi. Wanita secara tradisinya dilihat sebagai manusia yang tidak layak dan sering dinafikan hak asasi manusia mereka. Menurut Simon D. Beaver dan feminis lain, wanita telah berjuang untuk hak yang sama dan peluang yang sama selama beberapa generasi, dan hal ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Akibatnya, kuasa beserta kualiti wanita mesti diiktiraf dan mereka mesti diangkat ke jawatan yang sepatutnya dan sewajarnya. Wanitalah yang membentuk sebahagian besar masyarakat kerana kesabaran, kecerdasan dan juga perasaan mereka. Mereka adalah ibu, isteri dan anak-anak di pelbagai titik dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, adalah pasti bahawa tanpa mereka, kita tidak akan dapat mengalami kebahagiaan atau keseronokan. Adalah menjadi kewajipan kita untuk melayan mereka dengan rasa hormat dan memberi mereka ruang dalam hati kita dan kehidupan kita yang boleh mereka panggil diri sendiri. Akibatnya, wanita mungkin diberi status yang sama dengan lelaki. Kita tidak dapat membayangkan dunia tanpa wanita. Oleh hal yang demikian, kewujudan wanita seharusnya diberikan penghormatan yang sewajarnya dengan menjaga penghormatan mereka sebaik-baiknya selaku ratu di dunia ini. Akhir kata, peliharalah wanita yang masih berada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Farhan bin Muhammad Rashidi. Nombor kad matrik saya DB200104. Baiklah, untuk bahagian literasi kajian mengenai wanita, kami memetik daripada seorang penulis yang itu Simon D. Beauvoir. So menurut beliau, beliau mengatakan bahawa hak seorang wanita untuk menentukan nasib sendiri ini telah diisytiharkan melalui frasa yang dipegang oleh beliau, iaitu seorang wanita yang tidak dilahirkan tetapi adalah dibentuk. So itu adalah frasa yang beliau pegang terhadap wanita. Seterusnya adalah kata-kata beliau lagi, watak seorang wanita dibentuk bukan sahaja oleh genetik tetapi juga dibentuk melalui pengaruh lelaki terhadap pengalaman sosial dan juga pengalaman hidupnya. So seterusnya beliau memetik, beliau mengatakan bahawa tingkah laku wanita tidak ditentukan oleh hormon, malah tingkah laku wanita ini dibentuk melalui keadaannya. So hormon ataupun struktur otak dia tidak mempengaruhi tingkah laku seseorang wanita itu. Dia dipengaruhi oleh keadaan hidup dan juga status sosialnya. Seterusnya lagi, Beauvoir mengatakan bahawa kita perlu mempertimbangkan dalam semua keadaan untuk kita mengenali
perempuan dan juga untuk kita memahami feminin itu sendiri, kita perlu mempertimbangkan dalam semua keadaan ekonomi, sosial dan juga sejarah hidupnya, supaya kita dapat mengenali seseorang feminin itu dengan lebih dalam. Seterusnya, kita tidak boleh menilai wanita hanya berdasarkan sifat fizikal, kerana itu adalah sesuatu yang tidak adil bagi semua orang, bagi semua wanita lah. Okay, dan akhir sekali adalah kita tidak boleh menyindir ataupun menghina wanita oleh kerana dia wanita dan dia tidak layak untuk memegang sebarang jawatan ataupun tidak layak untuk memegang sesuatu melebihi seorang lelaki. So itu adalah sesuatu yang sangat salah bagi setiap umat manusia lah, terutamanya lelaki. So kita perlulah adil untuk hidup di atas dunia ini dan tiada diskriminasi terhadap wanita. Hai, nama saya Muhammad Azri bin Nizamdin, pembuka matrik DF 2053. Bagi bab 3 iaitu metodologi dan kaedah kajian, kajian yang dilakukan adalah mengenai kesedaran masyarakat terhadap kehormatan wanita. Mari kita lihat apa itu maksud metodologi. Menurut Hornby 1985, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Bahagian ini akan membicarakan tentang reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dibincang. Metodologi penyelidikan merupakan kaedah dan teknik reka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Mari kita lihat untuk bahagian seterusnya iaitu reka bentuk kajian. Jenis kaedah kajian yang digunakan ialah kajian inferensi. Kajian inferensi ini meliputi kajian tinjauan dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dipungut melalui soal selidik yang diberikan kepada responden secara rawak. Reka bentuk kajian ini merupakan salah satu langkah pemprosesan data yang dikumpul berdasarkan perancangan khas dan sistematik terhadap konsep pembentukan rangkaian hubungan antara pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu kajian. Data-data yang diperoleh daripada sampel rawak ini kemudiannya dianalisis dan dipersembahkan dengan statistik perihalan dan ujian signifikan. Yang terakhir sekali, keputusan ujian-ujian ini seterusnya akan memberi kesimpulan terhadap dapatan yang diterima. Bagi instrumen kajian pula, instrumen kajian yang digunakan adalah Google Form. Google Form ialah seperti borang tinjauan tetapi berbentuk soft copy dan boleh disimpan terus ke dalam storan internet. Ia juga menjimatkan masa kami. Bagi responden kajian responden kami ialah semua masyarakat Malaysia dan sasaran kami adalah masyarakat yang minimum berumur 18 tahun untuk mendapatkan jawapan yang lebih matang. Responden yang terkumpul di akhir kajian ini ialah sebanyak 50 orang dan jenis kaedah kajian yang kami lakukan ialah Google Form yang diedarkan kepada rakyat Malaysia yang mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adi bin Ismail. Baiklah, seterusnya adalah soalan kajian. Terdapat 3 jenis bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bagi bahagian A terdapat 3 jenis soalan iaitu umur, bangsa dan jantina. Bagi bahagian B pula terdapat 10 jenis soalan. Yang pertama, kesedaran seseorang terhadap kehormatan wanita. Yang kedua, tahap pemahaman. Yang ketiga, pertanyaan kepada masyarakat, adakah wanita sering dipandang rendah? Yang keempat, pertanyaan kepada masyarakat, adakah gangguan seksual menjadi normal? Yang kelima, pertanyaan kepada masyarakat, adakah jenaka lucah dipandang ringan oleh semua golongan? Yang keenam, tanggungjawab seorang individu untuk berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata mereka. Yang ketujuh, pertanyaan mengenai adakah pendidikan awal dari rumah oleh ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk sasiah anak mereka. Yang ke-8,
tanggungjawab kerajaan bagi menerapkan ilmu mengenai kehormatan wanita dalam silibus pembelajaran di Malaysia. Yang ke-9, penglibatan pihak berkuasa untuk memandang lebih serius terhadap kes yang melibatkan kehormatan seorang wanita. Dan yang terakhir, yang ke-10, peranan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat mengenai isu yang timbul mengenai kehormatan wanita. Bahagian C pula, terdapat 2 jenis soalan terbuka di mana kami ingin mendapatkan pendapat daripada responden, iaitu soalan pertama, apakah faktor yang menyebabkan masyarakat memandang remeh terhadap kehormatan wanita? Yang kedua, langkah-langkah bagi menangani isu gangguan seksual terhadap kaum wanita. Seterusnya adalah analisis soalan. Secara dasarnya, kaedah kajian yang telah kami lakukan bagi mendapatkan analisis responden ini adalah menggunakan kaedah pendekatan secara kuantitatif, iaitu kajian yang diperolehi melalui Google Form atau soal selidik daripada responden. Dan terdapat 15 soalan yang kami kemukakan di dalam Google Form ini. Tujuan analisis soalan ini adalah untuk menganalisis setiap soalan dengan lebih teliti. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Haji bin Ahmad Saimi, BB 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haji bin Ahmad Saimi. Nombor kad matrik 216. Saya akan menerangkan tentang bab 4 tentang hasil dapatan kajian. Okey, untuk bab yang kosong, saya akan buat pengenalan. Seperti sedia maklum, pengkaji akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh sejauh manakah kesedaran masyarakat terhadap kehormatan wanita. Selain itu, adakah mencapai objektif kita, iaitu mengenal pasti tahap kefahaman mahasiswa tentang kehormatan wanita dan menyedarkan masyarakat dalam menjaga kehormatan wanita. Baiklah, demografi bagi responden berdasarkan jantina. Perkara-perkara yang berkaitan dan tabakan responden ini berdasarkan jantina, peringkat umur, etnik dan juga fakulti dalam kalangan pelajar di UTHM. Okey, berdasarkan data maklumat, pengkaji berjaya mendapatkan responden sebanyak 50 orang, iaitu majoriti ahli responden terdiri pada 54% bersamaan 27 orang lelaki, manakala 46% bersamaan 23 orang perempuan. Seterusnya, demografi responden berdasarkan umur. Berdasarkan catatpan, pengkaji mendapati majoriti jumlah responden sebahagian besar majoriti terdiri pada umur 21 hingga 26, iaitu 78%. Manakala peringkat kedua ialah 18 hingga 20 tahun bersamaan 8%, iaitu 4 orang, dan seterusnya sama bagi peringkat umur 20 hingga 30 dan juga 31 ke atas bersamaan 4 orang. Seterusnya berdasarkan catatpan seterusnya, demografi responden berdasarkan etnik. Baiklah, terdiri daripada bangsa Melayu iaitu 90.6%, iaitu 48 orang, manakala bagi patus yang lain mempunyai etnik berbangsa India dan lain-lain. Akhir sekali, saya akan mencapaikan mengenal pasti tahap kefahaman mahasiswa terhadap kehormatan wanita. Okey. Di sini terdapat 40 bilangan yang menjawab sangat setuju dan juga 4 orang menjawab setuju, dan akhir sekali hanya seorang yang menjawab tidak pasti. Seterusnya, gangguan seksual terhadap wanita menjadi normal dalam kalangan masyarakat. Terdapat 29 orang menjawab sangat setuju, manakala yang lain 15 orang menjawab setuju dan 10 orang menjawab tidak pasti. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Aiman bin Rosdi. Seterusnya 4.3, menyedarkan masyarakat dalam menjaga kehormatan wanita. Kehormatan wanita dalam Islam amat tinggi kedudukannya. Sebelum kedatangan Islam, wanita menjadi warga kelas kedua di setiap tamadun dunia dan dianggap sebagai objek pemuas nafsu semata-mata. Datangnya Islam ke tanah Arab membawa peranan yang besar dalam mengubah martabat seorang wanita, bukan sahaja di Arab, malah di seluruh dunia.
Era globalisasi dan media sosial pada hari ini menjadikan kehidupan sebagai seorang wanita yang ingin menjaga kehormatan diri terlalu mencabar. Kita dapat lihat golongan wanita yang kelihatan menjaga aurat dan harga diri di dunia nyata bertukar 180 darjah di alam maya. Betapa ramai wanita pada zaman kini tanpa rasa segan silu mempertontonkan diri mereka, termasuklah mendedahkan aurat mereka. Lebih parah apabila ada setengah daripada masyarakat kita sendiri menganggap melakukan dosa sebagai perkara biasa, malah sesuatu yang boleh dipertontonkan dan dibangga-banggakan di media sosial. Bahkan lebih aneh lagi apabila mereka marah apabila ada orang yang menghalangi mereka membuka aurat. Mereka mendakwa ia sebagai menghalangi kebebasan, melanggar hak asasi dan menghambat kemajuan. Perkara ini tidak mengherankan kerana umat Islam pada saat ini sangat terpengaruh dengan budaya barat yang berasaskan kebebasan. Untuk menjaga kehormatan seorang wanita, Islam juga telah menggariskan panduan buat mereka. Setengah wanita menganggap garis panduan ini sebagai sesuatu yang menjadikan mereka. Akan tetapi hakikatnya menerusi garis panduan ini, maruah dan kehormatan wanita dipelihara. Seterusnya 4.4, mengkaji kesan sekiranya kehormatan wanita tidak terjaga. Kehormatan diri merujuk kepada maruah yang perlu dipelihara pada setiap masa. Tidak ada insan waras sanggup membiarkan dirinya diperlakukan sewenang-wenangnya oleh orang lain. Pada masa kini, kehormatan wanita dipandang rendah oleh segelintir masyarakat. Ini kerana golongan wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Selain itu, ia juga boleh bermuncul oleh nafsu lelaki yang tidak dikawal. Antara kesan sekiranya kehormatan wanita tidak dijaga ialah maruah wanita dipermainkan. Pada masa kini, maruah wanita sering dipermainkan, lebih lagi di media sosial, seperti berjenaka yang melibatkan maruah wanita. Kini jenaka yang melibatkan maruah wanita dipandang serius kerana terlalu ramai golongan lelaki memainkan kehormatan wanita. Selain itu, wanita juga boleh terlibat dengan tuduhan seperti zina dan perkara-perkara yang menjatuhkan martabat seorang wanita. Demikianlah Islam mempertahankan maruah wanita daripada terus menjadi mangsa tuduhan yang sangat berat dan hina. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adil Syafri bin Rasid. Kesimpulannya, keseluruhan responden mempunyai kesedaran tentang kehormatan wanita yang perlu dititikberatkan dalam terus memartabatkan moraliti dalam memelihara kesejahteraan kaum hawa. Edaran Google Form mendapati bahawa mahasiswa UTHM dan masyarakat sekeliling memberi keputusan sihat dalam kajian ini sekaligus mencapai objektif pertama dan kedua dalam kajian ini. Keputusan ini menunjukkan kesejahteraan rakyat Malaysia dalam keadaan stabil ke arah negara yang membangun dari segi sivik dan moral. Hal ini perlu diteruskan, dikekalkan dan ditambah baik dari masa ke masa bagi menjamin generasi yang sedang giat membesar dalam pengaruh teknologi tidak mudah terpesong. Oleh yang demikian, pada hari ini, pelbagai program dan kempen berkaitan kehormatan wanita dijalankan di seluruh negara, malah di seluruh dunia. Keutamaan kaum wanita juga semakin dipergiatkan di tempat-tempat awam seperti di dalam kenderaan awam, tempat beristirahat dan sebagainya. Tambahan pula, pada zaman kini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semakin proaktif dalam mengorak langkah menyelamatkan kaum wanita dengan mewujudkan bantuan ibu tunggal dan keluarga berada bawah paras miskin. Oleh itu, kita perlulah saling kekal peka untuk mengekalkan kesejahteraan negara yang terus sihat dan jauh dari sebarang masalah yang berkaitan dengan wanita.